Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay. Saya Cikgu Hamizah dari SMK Durong. Okay. Topik hari ini yang Cikgu akan mengajar ialah bab 4 cuaca dan iklim di Malaysia dan subtopik perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Okay. Perubahan cuaca dan iklim di Malaysia ada dua, iaitu fenomena El Nino dan fenomena El Nina. Okay, secara ringkasnya cikgu tulis di sini maksud dan kaitan fenomena El Nino dan apa itu maksud fenomena La Nina. Okay, kita lihat satu persatu. Fenomena El Nino ialah peningkatan suhu. Ini kata kuncinya. Peningkatan suhu di Lautan Pasifik berbanding dengan keadaan biasa. Okay. Fenomena El Nino ini berkait dengan musim kemarau yang berpanjangan dan El Nino ini diambil daripada bahasa Sepanyol yang bermaksud anak lelaki. Okay. Yang kedua adalah fenomena La Nina. Okay, apa itu fenomena La Nina? Ialah penurunan suhu. Ini kata kuncinya. Penurunan suhu di Lautan Pasifik berbanding dengan keadaan biasa. Dan fenomena La Nina ini menyebabkan hujan lebat yang luar biasa di mana boleh menyebabkan banjir besar. Dan fenomena La Nina ini diambil daripada bahasa Sepanyol yang bermaksud anak perempuan. Kita lihat secara detail apa itu fenomena El Nino dan fenomena La Nina. Okay, fenomena El Nino ini, fenomena El Nino dapat dikaitkan dengan pemanasan suhu di Lautan Pasifik yang luar biasa sehingga menyebabkan perubahan tekanan udara dan pola tiupan angin. Okay, lihat gambar di bawah ini. Dalam keadaan normal, angin timuran yang biasanya bertiup dari timur Lautan Pasifik ke barat Lautan Pasifik akan membawa hujan yang lebat ke Asia Tenggara, Australia dan Papua New Guinea. Ini dalam keadaan normal. Angin bertiup dari timur Lautan Pasifik ke barat Lautan Pasifik dan membawa hujan yang lebat ke Asia Tenggara, Australia dan Papua New Guinea. Tetapi apabila semasa El Nino, tiupan angin timuran menjadi lemah disebabkan oleh tekanan udara yang rendah. Okay. Angin timuran digantikan dengan angin baratan yang bertiup ke timur Lautan Pasifik. Kita tengok gambar. Semasa El Nino, angin timuran menjadi lemah dan bertukar menjadi angin baratan yang bertiup ke timur Lautan Pasifik. Tengok anak panah ini berbeza dengan semasa keadaan normal. Okay? Angin menjadi angin baratan. Okay? Keadaan ini menyebabkan negara di barat Lautan Pasifik ini, termasuk Malaysia, mengalami kemarau. Okay? Walaupun sepatutnya menerima hujan lebat ketika ini. Negara di timur Lautan Pasifik pula mengalami keadaan hujan lebat. Okay? Walaupun sepatutnya mengalami musim kemarau. Jadi dia berbeza. Sepatutnya di Asia Tenggara di Malaysia ini mengalami hujan. Tetapi apabila fenomena El Nino berlaku, kawasan Malaysia, Australia mengalami musim kemarau kerana perubahan angin. Okay, seterusnya perubahan cuaca yang kedua ialah fenomena La Nina. Fenomena La Nina. Okay, apa itu fenomena La Nina? La Nina ialah gejala gangguan iklim yang disebabkan oleh penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengah
dan timur lautan Pasifik. Penurunan suhu adalah lebih rendah daripada biasa berbanding dengan kawasan sekitarnya. Okay. Fenomena La Nina akan mengakibatkan pembentukan awan yang tebal dan hujan lebat yang luar biasa serta kebarangkalian berlakunya banjir besar. Ini dalam keadaan normal. Okay, dalam keadaan normal, kalau kita lihat sini pembentukan awan ialah dalam keadaan biasa. Okay. Tetapi semasa berlaku La Nina, di Malaysia, La Nina biasanya akan memberi kesan kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu seperti Kelantan, Terengganu. Selain itu di Sabah, Sarawak, terutamanya ketika monsun timur laut. Keadaan ini akan menyebabkan jumlah hujan yang turun di kawasan berkenaan dan seterusnya menyebabkan berlakunya kejadian banjir besar seperti yang pernah berlaku di negara kita pada tahun 2014. Tengok gambar di sini, semasa La Nina, jumlah awan semakin banyak. Ini menyebabkan hujan turun dengan lebat berbanding dengan keadaan normal, keadaan biasa, dan ini boleh menyebabkan banjir besar. Okey, info geografi. El Nino ini berlaku, El Nino tadi apa? El Nino adalah menyebabkan musim kemarau. Berlaku dalam tempoh 6 hingga 18 bulan. El Nino terbentuk pada pertengahan tahun, berada di kemuncak pada akhir tahun dan menjadi lemah menjelang awal tahun berikutnya. Negara yang pernah mengalami musim kemarau El Nino ialah Malaysia, Indonesia, Filipina, Brazil, India, Australia dan Ethiopia. El Nino ini menyebabkan berlakunya peningkatan suhu antara 0 hingga 5 darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius berbanding dengan keadaan biasa. Info yang kedua ialah contoh negara yang pernah mengalami La Nina. La Nina ini adalah musim hujan, iaitu Australia, Indonesia, Filipina, Afrika Selatan, Brazil, Malaysia dan India. Sekarang kita nak uji minda. Ada 3 soalan di sini. Apa yang anda faham tentang konsep El Nino? Yang kedua, apakah kesan La Nina terhadap alam sekitar? Dan yang ketiga, bagaimanakah La Nina mempengaruhi aktiviti manusia di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia. Kita lihat soalan yang pertama. Apa yang anda faham tentang konsep El Nino? Ingat, El Nino adalah musim kemarau, boleh menyebabkan kemarau. Jadi, El Nino ialah fenomena pemanasan suhu di lautan Pasifik yang luar biasa sehingga menyebabkan perubahan tekanan udara dan pola tiupan angin. Fenomena El Nino boleh menyebabkan kemarau. Last, soalan yang kedua, apakah kesan La Nina terhadap alam sekitar? Ingat, La Nina adalah berkaitan dengan hujan lebat. Fenomena La Nina akan menyebabkan pembentukan awan yang tebal dan hujan yang lebat yang luar biasa serta boleh menyebabkan banjir besar. Ini juga boleh mengakibatkan kemusnahan tumbuhan, kawasan pertanian dan juga boleh memusnahkan harta benda. Soalan yang ketiga, bagaimanakah La Nina mempengaruhi aktiviti manusia di negeri pantai timur? Pantai timur ini contohnya negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Bagaimana La Nina mempengaruhi? Fenomena La Nina menyebabkan hujan lebat yang luar biasa dan ini menyebabkan aktiviti perikanan di negeri pantai timur semenanjung Malaysia tidak dapat dijalankan. Kenapa? Sebab hujan yang lebat, maksudnya nelayan tidak dapat turun ke laut untuk menangkap ikan kerana boleh membahayakan nyawa. Selain itu, aktiviti
Menoreh getah juga tidak dapat dijalankan kerana musim hujan lebat. Dan selain itu, aktiviti pertanian juga akan terganggu. Okey, latihan untuk anda ialah latihan uji jeri 4.4 di buku teks tingkatan 2 muka surat 65. Ini soalannya. Jawab soalan 1 hingga 4. Cikgu rasa 3 daripada 4 soalan ini kita dah bincangkan tadi. Okey, buat latihan dalam kertas A4 atau buku panjang dan lekatkan bersama dengan modul geografi yang telah kamu buat sebelum ini. Okey, selamat membuat latihan dan selamat belajar. Okey, bye-bye.